Yes, Sebenarnya dalam tak diam kita dah semakin melupakan kalender ni. betul. Sial. Ini saya setuju. Kan? Tahi lahir saya pun kalau tak pasal ada apps sekarang boleh check pada tahun hijrah, saya lupa saya rasa. Kan. Saya dulu pun sebenarnya pun macam ambil endah-endah saja. Tapi sejak saya berjumpa dengan seseorang ni, saya tu ambil berat pasal kalender hijrah ni. Alhamdulillah. Kan? Orang tu adalah Dr. Mir Hazil. Dan pagi ni Dr. Mir bersama dengan kita. Doktor sihat, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih jemput. Okey, Doktor. Dia sonor saya panggil Dr. Mir Hazil pasal nombor-nombor ni. Okey, Doktor, ni yalah hari ni kita dah masuk 3 Muharram lah. Betul. So hari ni pun kita baru dapat kalender baru daripada Doktor ni. Assalamualaikum Hijrah 1441 ni. Betul. HD, bongkar potensi diri. Kita dapat dah, yang lain jangan cemburu lah. HD tu apa? HD tu hijrah diri. Betul, betul. Ni dengar. Betul. Saya dapat tasbih. Nanti kena ambil gambar Nas. So, pasal orang dengar, orang tak dapat tengok. Kita ambil gambar, nanti kita masuk IG kita. Kita tengok kat IG kita. Doktor, Baik. macam mana Doktor? Baik, Alhamdulillah. Subhanallah. Ni tahun baru ni, azam baru lah kan. Betul. Kena ada semangat baru lah. Okey Doktor, hari ni nak minta Doktor share sikit lah Doktor tips. Apa ni hikmah kalender hijrah ni Doktor. Itulah Maha Suci Allah kan. Susun segalanya dalam kesempurnaan. Kalau ada matahari, ada bulan. So bila ada siang tadi, matahari siang, bulan ni menggambarkan adanya malam. Baru lengkap orang kata 24 jam tu. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran pun demi matahari kan. Kemudian bulan yang mengikuti. Jadi menyempurnakan, macam kita lelaki perempuan, kita cakap tentang kebaikan keburukan. Jadi hukum berpasangan ni tidak boleh tidak, dah memang jadi fitrah alam. Jadi bila bercakap tentang takwim perjalanan ni tadi, kalender ada kalender ikut matahari. Kalender Samsi ni kalender Masihi kita lah. Samsi lah. Matahari. Kalau kalender Kamar ataupun kalender bulan, ini yang kita panggil kalender lunar. Macam orang Cina pun kalender lunar. Jadi kalau kalender Islam ni sebenarnya dia mengikut jasad alam bulan, iaitu peredaran bulan. So sistem dia tu berbeza sikit. Jadi timbul tanda tanya, yang mana satu? Yang mana satu yang utama? Jadi kalau kita rujuk Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat ke-36, dan ada di beberapa posisi yang lain. Salah satunya At-Taubah 36, Allah sebut maksud ayat, sejak kejadian alam setahun itu ada 12 bulan, yang padanya ada 4 bulan yang dimuliakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala macam bagi clue, yang setahun yang ada 4 bulan yang dimuliakan. Jadi di situ Rasulullah SAW bila ditanya oleh sahabat, menerangkan apakah bulan-bulan yang disebut sebagai bulan yang dimuliakan itu. Bulan-bulan tu kita sama lepas ni. 4 bulan yang dimuliakan dalam Al-Quran. Kita sama lepas ni dulu. Nak tahu tak ni? Dizayah, destinasi gaya hidup Muslim moden. #indah di hati. Alamak, aku tersilap tadi. Hijrah. Best ni. Saya suka sembang pasal kalender hijrah ni. Yalah, yang dah semakin kita lupakan. Bukan kita lah. Maksudnya dah semakin orang-orang kita semakin lupakan. Kita tak termasuk Kita tak termasuk Kita alhamdulillah lah, kita dah jumpa jalan dah sejak jumpa Dr. Mir ni. Kotak kita pun tak tahu ke mana. Betul juga kan. Tak beritahu juga kan. Okey Doktor, tadi Doktor dia cerita pasal apa 4 bulan yang dimuliakan tadi. Jadi kalau kita kata ada tanah yang dimuliakan, tanah haram. Di tanah haram tu ada Masjidil Haram, ada masjid yang dimuliakan. Jadi rupanya Allah Subhanahu Wa Taala juga menetapkan bahawa kalau kita tak dapat pergi tempat tu, tapi kita ada masa yang dimuliakan, bulan-bulan yang dimuliakan. Jadi disebut sebagai 4 bulan, dan Rasulullah terangkan 4 bulan tersebut adalah bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian satu lagi bulan adalah bulan Rejab, iaitu di antara bulan Jamadil dan bulan Syaban. Jadi kena ingat tu. Jadi ada 4 bulan yang istimewa sebenarnya. Jadi patutnya macam ni, bulan Muharram ni daripada bulan haji hari tu, ini sekarang ni adalah bulan-bulan istimewa. Kenapa agak yang diistimewakan kan? Baik tu. Tapi kena tahu juga ni. Pasal satu tu. Yes. Syawal tak termasuk Oh, Syawal tak. Kenapa? Ramadan? Ramadan pun tak. Tapi Ramadan satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran. Itu juga dalil menunjukkan itulah takwim yang dirujuki. Hebat kan? Lepas ni kita nak tahu kenapa bulan-bulan tu mulia. Betul? Boleh Doktor? Boleh insyaAllah. Stay dengan kami dan saya akan belanjakan anda semua dengan lagu-lagu yang terindah.
Okey, boleh cukup. Jawi tak jual? Jadi tak payah jual. Pulak. Tengok timing kan. Kalau dah hijrah. Dalam kalender hijrah. Dalam hijrah. Kalau dalam masih kita tahu 2 Oktober. 2 Oktober kan. Nanti kita minta doktor check lah. Okey. Nak check sekarang ke apa tak kan? Sekejap lagi lah. Sekarang nak Jawi. Jawi tu. So kita nak bagi doktor je apa ni? Birthday Zayan lah. Birthday saya. Birthday Zayan. Allah. Birthday tau, bukan birth. Apa? Birth, bukan birth. 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 Okay, birth. Okey, alright. Doktor, birthday. Allahu Akbar. Birth. Tak ada yang susah lagi ya. Sana helwah kan. Sana hello. Itu Arab kita pula. Birthday. Sila doktor. Bayar birth. Allah. Bayar bi. Itu yang challenging sikit. Birth. Apa bunyi birth Birth. Kalau bayar sin bis. Tak apa, nanti Mami betul kan. Okey, birth. Bayar zai. Bayar zai. Dal ya. Okey. Zayan. 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 Zal alif ya alif nun. Ya. Cikgu mana ni cikgu? Mana boh cikgu? Macam tak betul ya. Okey, bayar dalia za alif ya alif nun bunyi dia birthday Zayan. Birthday Bayar ro. Okey. Saya nak sebut birth. Bayar zal. Salah. Birth. Bahasa. Bahasa dalia. Okey, birthday. Bahasa. Dalia. Birthday. Day. Okey. Birthday. Zayan. Betul lah kot. Betul lah. Zayan. Zayan. Alright. Okey, tapi doktor apa-apa kita kena rujuk ni. Untuk rujukan Jawi selanjutnya, sila layan Lepas apa? Kenapa mulia? ppr.gov.my. Okey, tadi doktor dah sebut pasal 4 bulan kan yang mulia. Apa yang disebut oleh Rasulullah kan? Muharram, Zulhijjah kan? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Lagi satu tadi pun doktor? Rejab. Okey, lepas ni kita nak tahu dulu kenapa Zulkaidah itu mulia. Lepas ini kita Zulkaidah dulu. Di Zayan, destinasi gaya hidup Muslim moden #indah di hati. Boleh Zulkaidah dulu? Boleh? Kalau doktor dulu cerita ni, kita kenapa Zulhijjah pula? Kalau nak cerita dua benda panjang tak doktor? Mesti panjang juga kan? Boleh sambung je. 2-3 minit. Kalau satu lagi baik lah, orang lagi senang, lagi clear kan. Zulkaidah. 1, 2. Amir hasil. So doktor tadi dah sebut pasal 4 bulan yang mulia yang disebutkan Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah terangkan. Okey. Maksudnya yang highlightkan benda tu dalam Al-Quran Allah sendirilah. Jadi mulia tu bukan di sisi sunnah sebab Rasul ikut. Jadi mulia tu di sisi Allah. Allah yang jaga bulan-bulan yang dimuliakan. Masya-Allah. Okey. Jadi tadi bulannya bulan Zulkaidah. Zulkaidah. Kenapa? Zulkaidah bulan yang ke-11 dalam susunan takwim. Jadi kalau kita cakap bulan Ramadan tu kita puasa, bulan Syawal tu kita raya, bulan Syawal bulan ke-10. Jadi bulan ke-11, bulan ke-12 ni macam extended celebration lah. So ini kita boleh tengok daripada 2 perspektif. Kalau masyarakat Arab dulu, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan haram, ini adalah bulan-bulan yang mulia, yang bermaksud bulan-bulan yang tak boleh perang. Tak boleh ada permusuhan, tak boleh ada orang kata aktiviti-aktiviti yang menyinggungkan musuh. Jadi pada waktu ini adalah bulan yang rehat. Jadi Syawal di zaman-zaman bangsa Arab dulu, zaman Rasulullah dulu pun Syawal tu bulan perang. Sebab itu banyak peristiwa perang, bulan Ramadan, bulan Syawal. Tapi bila masuk saja Zulkaidah, bermulanya bulan haram, ini bulan untuk berehat, cuti jangan perang. Hormat. Jadi macam ada etikanya. Jadi setiap benda tu tak ada macam belasah saja, dia ada sistem. Jadi Zulkaidah juga sebagai persiapan untuk bulan haji. Sebab bulan haji ni disimpan sebagai bulan yang penutup, iaitu bulan yang ke-12. Kalau Masihi sekarang ni kita
bulan 12 ni kita teringat perayaan hari Natal lah. Jadi perayaan itu berkait rapat dengan agama Kristian. Tapi kalau agama Islam, sebenarnya di bulan hujung, di bulan yang ke-12, kita ada perayaan yang lebih besar, iaitu Aidil Adha. Jadi yang pergi haji, musim haji. Jadi daripada seawal Zulkaidah, tempoh itu telah diberikan supaya orang sempat untuk bersiap-siap. Sebab satu, tak ada perang tadi kan. Yang kedua, dapat bercuti dan bersiap-siap. Siapa yang nak pergi haji dapat memulakan perjalanan. Sebab yang jauh-jauh bukannya ambil masa sehari nak sampai. Jadi orang dulu dia panjangkan tempoh sebelum masuk hari ke-10 ke bulan 12 tu, 10 Zulhijjah, iaitu hari Natal, hari Nahar, hari Aidil Adha. Jadi wukuf hari yang ke-9. Jadi sebelum masuk sebulan sebelum tarikh itu adalah tempoh yang dipanggil juga sebagai musim haji. Zulkaidah dikenali sebagai bulan haji juga, sebab orang dah mula pergerakan untuk masuk ke kota Mekah ataupun Madinah untuk menunaikan haji pada tahun tersebut. Lepas ni kita nak tahu pula mulianya bulan Muharram dengan Rejab. Ya, insyaAllah. Right, stay dengan kami di Zayan. Destinasi Gaya Hidup Muslim Moden #Indah di Hati. Alright. Saya tengok kalau mula-mula kejap. Macam mana nak check kalau mula-mula perayaan tu, Christmas tu? Nak check apa? Nak check dalam hijrah? Tak boleh. Tak ada. Tak ada. Sebab kita kena check kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa sebab 25 Disember tu kelahiran Nabi Isa. Oh sebenarnya? Untuk masyarakat Kristian. Jadi kita raih Natal tu lah. Jadi kita celebrate Rabiul Awal untuk Nabi Muhammad, 12 Rabiul Awal. Kristian celebrate 25 Disember sebab takwim dia itu. Jadi kita sendiri, birthday kita, kenapa tak ikut bulan-bulan Islam? Patutnya itu yang kita kata dalam IC pun bolehlah remark. Instead of tulis Islam tu saja kan, kita tulis, kita remark berapa bulan Islam dia lahir. Sebab kan sebenarnya benda tu bukanlah kita cakap ini eksklusif sebab orang Islam. Tak, sebab mereka pun eksklusifnya macam tu. Sebab tu kalau di Indonesia sekarang ni, hari Ahad pun dah ditukar. Nama Ahad pun dia ditukar, digantikan hari Minggu. Ke Indonesia? Di kalender dia tulis hari Minggu. Sebab perkataan hari Minggu tu datang daripada macam, saya tak ingatlah the exact word, tapi perkataan Portugal yang macam Flamengo, contohnya macam tu lah. Yang bermaksud hari Minggu. Sebab hari Minggu adalah hari untuk pergi ke Flamengo tu, contohnya adalah hari untuk pergi ke gereja. Kalau Ahad masih ada influence by Arabic. Ahad kan, Isnin, Selasa kan, contoh kan. Jadi semakin lama semakin banyak benda yang dihakiskan lah. Dijauhkan daripada ni. Macam kita kan, yang bulan 12 cuti sekolah, year end sale. So kita tak nampak bulan haji itu. Kita tak rasa, kecuali orang pergi haji lah kan. Kita tak rasa ada year end sale. Kita tak rasa ada pesta cuti sekolah ke apa kan. Sebab itu kebetulan raya haji sambung dengan cuti penggal. Kita terasa lah panjang sikit cuti tu. Tapi tak sama lah macam Disember kan. Lebih kurangnya lah. Ini kita bersama dengan Dr. Mir Hazil. Kita sembang pasal kalender hijrah yang semakin dilupakan Semakin. Tapi kita kat saya ni teruskan perjuangan untuk bagi orang terus memperjuangkan kalender hijrah lah. Semarakkan lagi kan. Okay doktor, tadi doktor dah cerita pasal apa tadi? Zulhijjah dengan Zulkaidah. Ada 2 bulan yang Allah muliakan di sisi Allah. Muharram dan Rejab. Lagi 2, Muharram dan Rejab. Kenapa tu doktor?
Jadi kalau kita cuba, sebelum tu kita nak tengok, perhatikan tadi Allah letak 2 bulan yang terakhir, bulan 11, bulan ke-12. Zulkaidah, Zulhijjah, bulan haji. Tapi perayaan itu maksudnya hujung tahun ni tak habis. Allah Ta'ala bagi lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan. Dan menariknya 1 bulan yang pertama yang lagi 2 ni, iaitu bulan Muharram, masih lagi berturutan selepas bulan yang ke-12. Seolah-olah orang balik haji kena rehat dulu. Seolah-olah masuk tahun baru kena rancang dulu. So macam rehabs dulu. Masuk dalam gua. And cerita hijrah Rasul pun bermula daripada gua. Jadi kalau lebih kurangnya macam bulan 11, bulan 12 hari itu kita muhasabah diri sebab nak akhir tahun. Bila bulan Muharram ni Allah Ta'ala bagi kita lagi 1 bulan yang dimuliakan, dikenali sebagai bulan Muharram. So bulan ni tadi kita masih lagi macam orang kata tempoh bertenang dan berseronok-seronok. Sebab ini awal permulaan. Jadi Allah mulakan dengan yang baik-baik, iaitu yang dimuliakan. Tadi bulan haji, juga bulan yang dimuliakan. Menarik dalam kalender Islam ni, di awalnya bulan haram, di hujungnya bulan haram. Dan bulan Muharram ada satu perayaan yang besar, iaitu hari yang ke-10-nya. Hari ni 3 hari bulan kan? Seminggu lagi. Hari yang ke-10-nya dikenali sebagai hari Ashura. Tu hari lahir saya tu sebenarnya, Doktor kan? Subhanallah. Saya sebenarnya lahir 10 Muharram, Doktor cek tadi. Subhanallah. Bukan 9 Muharram, saya silap. 10 Muharram sebenarnya saya lahir. Hari Ashura tu, Hari kalau Ashura. pernah tertanya bila alam ini dijadikan, selain daripada tadi kan hari jadi Anas kan, kalau pernah tertanya bila hujan dijadikan, bila alam ini dijadikan, bila bumi ini dijadikan, Subhanallah. hari Semua Ashura. hari Ashura. Serius? Subhanallah. Jadi kalau kita Subhanallah. menghargai hari alam sedunia kan, sebenarnya adalah hari Ashura. Sebab itu saya dulu daftar syarikat pun saya daftarkan hari Ya Ashura. ke? Ambil berkat lah. Oh. Kan, tambah pula. Ini baru kenal Anas kan, hari Ashura. Subhanallah. Pandang pelik ke tadi? Jadi Boleh nak ada tengok banyak ni, acara besar keajaiban yang dunia juga ni. berkait dapat dengan Nabi-Nabi juga pada hari Ashura ini. Kan? Jadi sempena bulan, mungkin kerana itu juga ibrahnya, bulan ini juga sepanjang sebulan ini diangkat sebagai bulan yang dimuliakan, bulan haram. Masya-Allah. Dan yang bulan yang lagi satu tu bulan Rejab. Rejab ni dia jarak, dia terpisah antara 3 bulan yang tadi. Dia bulan yang ke-7 dalam takwim Islam. Menarik untuk kita fikirkan, Rejab ini dia merupakan bulan Isra wal Mi'raj. Masya-Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa Rasul pergi jumpa Allah. Tak pernah berlaku pada nabi-nabi lain. Betul. Kecuali Nabi Adam lah. Nabi Adam jumpa Allah Ibadah dulu baru tadi. diturunkan. Ini yang dah di bumi, dinaikkan untuk Mi'raj, face to face bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peristiwa ini seolah-olah menjadi satu penandaan besar, bukan hanya sebagai Rasulullah, sebagai Rasul yang ultimate, tapi juga sebagai untuk kita kenang bulan itu juga sebagai bulan yang ultimate, hari jadinya solat. Subhanallah. Betul tak? Jadi Bulan tu juga jadi bulan Rejab diangkat sebagai bulan yang mulia. dimuliakan. Betul, ya? Hari jadi solat bro. Banyak dapat ilmunya Ah. dengan Dr. Miazian. Tapi kita tanya juga, kita sambut 31 Ogos, Hari Kebangsaan baru ni kan. Okey. Apa agaknya, bila agaknya waktu tarikh Muharram lah, tarikh Hijrah Dalam hijrah bila kita buat merdeka sebenarnya kan. Selepas ini ya sama. Ya, di Zayan Destinasi Gaya Hidup Muslim Moden. #Indah di Hati. Sedap dengan pakai headphone sebenarnya. Hari ulang tahun solat Nampak tau. Dia benda macam Kalau kita pernah tertanya kan, saya asal buat kalender tu sebab saya muncul soalan-soalan ni kan, kenapa tahun baru tapi tak ada kalender? Soalannya mudah je kan New Year orang cari diary, orang cari kalender. Ini kita sambut New Year tak ada benda. tak ada kalender. Kemudian kenapa kalender ni tak panggil kalender Islam? Atau kenapa kita panggil kalender hijrah? Rupanya sebab peristiwa hijrah tu. Dan kalender ni bermula dengan tahun itu. Tahun Rasulullah hijrah tu tahun 1. Tahun 1 Jadi hijrah tu jadi kalau tengok ni kan, macam hari tu 1 bulan Muharram 1 tahun 1441 ni kan. 1 campur 4 campur 1 10. 10 itu 1. 1. So ini sebenarnya Feng Shui adalah hari 1, bulan 1, tahun pemberatnya 1. Dan kalau kita ambil ibrah ini, seolah-olah inilah tahun yang Rasulullah dulu bermula hijrah itu. Sebab dia hanya dapat tahun 1 pemberat 1 ni setiap 10 tahun.
Oh. So ni dah 160 kot. 160 kali kitaran. Kembali ke tahun satu. Maknanya berapa abad dah? 160 abad dah. Contohnya macam tu. Menarik untuk kita fikirkan lah, kan? Dan menarik juga jatuhnya 1 Muharram ni, New Year hari tu kan. Kita merdeka hari Sabtu. Malam itu Sabtu malam Ahad. Ahad tu kita cuti Ma'al Hijrah kan. So jatuh hari Ahad. Sebab Ahad itu satu. Pergi saya kupai ni. Sambung dapat lagi buat yang bulat. Kan? Sebab macam 31 Ogos kan tahun ni kan. Tadi kita boleh cakap antara yang kita boleh kupas kan. 31 Ogos dulu diraikan ataupun disambut hari Jumaat malam Sabtu. Kemudian perayaan kemerdekaan tu, upacara sambutan di stadium tu kan, hari Sabtu. Baru ni kita 31 Ogos hari Sabtu. Sepanjang 62 tahun baru kali ke-8 kita berpeluang. Contoh katalah Anas hidup 38 tahun, 39 tahun. Jadi sepanjang 30 tahun hidup, mungkin hari lahir, ulang tahun di hari lahir tu baru dalam 2 kali atau 3 kali saja. Sebab Malaysia yang 60 tahun ni pun baru 8 kali. Baru kali ke-8 berpeluang dapat jenis hari lahir yang sama. Hari lahir yang sama. Exactly the same macam mula-mula tu kan maksudnya. So kalau dulu kan tengok hari Ashura Anas lahir tu jenis harinya hari apa? Katalah tadi saya cek tu kalau tak silap hari Ahad. So nak dapat balik Ashura tu jatuh Ahad. Macam tahun ni tak Ahad. Tahun ni jadi Selasa. Itu juga satu signifikan. Nak melihatkan formula Allah Ta'ala buat kitaran tu kan. Begitu rumitnya tetapi dia ada sistem. Doktor kalender dalam kepala otak lah. Saya tak payah tengok orang beritahu saya apa. Tak adalah. Tadi kan dah check. Ni aja. Okey. Depan ni 16 bulan kau hari ni. Dah tahu lah. Okey, alright. Ni remind. Hari Ashura 10. 11 Zayan. Nas, 11 Zayan. 11 Muharram. 11 Muharram. Zayan jatuh 12 Muharram. Oh, 12 eh? Oh. Zayan 12 Muharram. Saya tengok Ni hari jadi lah. GMT tu pasal kita tengok 12. Hari Khamis depan. Hari 12 Khamis depan. 10 Muharram Ashura birthday dia. Tambah 2 birthday Zayan. Because kalau you celebrate Oktober lambat lagi. Oktober. So every year dia dah short 10 hari. So ni dah tahun kedua you kena short 20 hari lah. Tahun kedua short 20 hari ya. Sebab tu sebenarnya perkiraan zakat kita, kalau kita bayar zakat income tax kan, selepas 3 tahun kena tambah haul sebulan. Nak cukupkan haul. Jadi kena bayar setahun sebulan. Oh gitu. Sebab tahun pertama dia pejam mata lah, terlebih 10 hari kan. Dah cukup sebulan. Okey. Okey. Kalau tak bayar lagi lah. Haul dulu. Okey, jom. Rewind. Hari jadi Malaysia. Boleh hari jadi Malaysia ni? Hari jadi mereka. Bukan. Itu 16 September. Bukan. Hari Malaysia ditubuhkan kan? Itu Malaysia ditubuhkan kan? Tapi kemerdekaan tanah Melayu 31 Ogos. Tak macam kau sebut tadi kan, hari jadi solat. Hari jadi solat tu okey. Jadi solat. Hari jadi alam, hari jadi hujan. Hari jadi hujan. Nampak hari jadi hujan tu. Hari diberhentikan hujan ke? Yang Dia hari alam tu sebelum Muharram tau. Dia dalam sekitar ni nanti ni. Keajaiban dunia ni. Kisah banyak kisah. Dia sampah. Dia benci gila tengok sampah lah. Tak boleh tengok lah. Kawan itu isap ukur lepas kan? Kau kutip balik kan? Dia kutip bawah. Budak 10 Ashura. 10 Ashura. 10 Muharram. Hari jadi alam.
Aku khalifah alam juga kan. Aku lahir alam ni jadi kan. Ya. Tapi kena ada Dr. Syahli apa pergi. Patut kau yang kena buat konten kotak sampah tu. Bukan Lin. Tu yang tak alam sangat tu Syamsi kamar. Syamsi kamar. Ni Syamsi ni siang. Aku dengar ni kamar tu malam. Awal bulan. Bulan dengan apa? Yalah Hari. bulan sinkronimnya mesti malam lah. Kan kalau siang Syamsi matahari, sinkronim dengan siang. Siang dan malam. Si Syam kan siang dan malam. Kalau kita tanya kan malam bersama Mawi. Malam sama Mawi. Di Habib. Habib Komar menjual. Tiap malam nanti siang nanti malam sebenarnya. Okay. Kebangsaan, hari kebangsaan. Zayan Destinasi Gaya Hidup Muslim Modern #Indah di Hati bersama Salam Bros, Mawi dan Anas. Syok semuanya ada muat turun melalui Apple App Store dan Android Play Store. Baik, hari ini kita sembang pasal kalender hijrah, Nas. Yes, man. Baik, bersama dengan Dr. Mir Hazil. Tadi, Nas, aku tanya soalan Nas. Boleh. Okay, kita kan baru sambut Merdeka, Doktor kan? Ya. 31 Ogos. ya. Semua orang tahulah 31 Ogos tu hari Merdeka. Baik. Tapi kalau di dalam kalender hijrah, bila tu Doktor sebenarnya Malaysia ni merdeka? Tahun 1957 lah, kena tengok 31 Ogos, hari Sabtu tahun 1957, jatuh pada sebenarnya 4 hari bulan siang. So Maghrib itu dah masuk 5 hari bulan. So yang tepatnya adalah 5 hari bulan Safar. 5 Safar. Tahunnya 1372 kalau tak silap saya. Okey, jadi pada tahun tersebut sebenarnya ada signifikan yang tersendiri. Sebab tarikh 31 Ogos ni bukanlah tarikh yang diberikan tetapi tarikh yang diminta. Dalam arti kata lain, Malaysia pergi untuk menuntut kemerdekaan tu dengan satu tarikh yang telah dikenal pasti. Dan tarikh ini diberikan oleh seorang ahli ilmu, seorang guru ulama dalam ahli ilmu dalam ilmu falak. Ilmu falak ni ilmu nujum lah, ilmu najmi, ilmu tentang bintang, ilmu tentang peredaran jasad alam, jasad bumi. Jadi diberikan oleh Syekh Abdullah Fahim, iaitu nenda ataupun datuknya kepada Tun Abdullah Badawi, XPM kita dulu, bahawa tarikh yang baik untuk Malaysia menuntut kemerdekaan ni adalah 31 hari bulan Ogos 1997. Dan kalau beliau adalah ahli falak, tentu saja almarhum ada formula yang tersendiri. Dan apabila dikaji, rupa-rupanya pada hari tersebut kedudukan bulan berada dekat dengan bintang yang pada buruj kapal layar. Buruj kapal layar ni adalah satu yang amat dekat dengan masyarakat Melayu kita dulu. Sebelum satu lagi buruj ataupun pada malam yang sama, buruj Libra ataupun buruj yang dacing itu ada di atas langit Malaysia. Dan menariknya satu bintang yang terang dekat dengan bulan yang sedang sabit. Bintang terang itu adalah bintang Kejora. Tu yang bendera Malaysia tu ada tu. Ya, dan itulah juga menjadi satu benda yang disemadikan ataupun yang kita lihat ada pada bendera Malaysia. Bentuk bulannya adalah bulan yang sabit kerana 5 hari bulan memang bulannya sabit macam tu. Dan adanya satu bintang yang berdekatan dengan bulan tersebut bercahaya. Menarik. Yang menariknya seimbang pasal takwim hijrah ni. Jadi bila bercakap tentang Safar itu adalah bulan Hijratul Rasul, di mana Rasulullah SAW keluar daripada kota Mekah pada malam 27 Safar. Bulannya juga sabit. Sama juga. Cuma sabitnya sabit tua. Faham. Yang ni tadi bulan sabit yang muda. Jadi Rasulullah keluar bulan Safar, dan Safar itu juga bermaksud musafir. Jadi umpama satu negara yang bermusafir lama ni kan, tiba-tiba nak menuntut kemerdekaan, dan subhanallah Allah aturkan kita dapat tarikh itu. Kerana kalau tak dapat, dimaklumkan bahawa kena tunggu 5 tahun selepasnya, 31 Ogos 1962 baru fenomena yang sama, falak yang sama akan berlaku di atas langit Malaysia. Subhanallah. Nampak gitu sekali kan.
Jadi ramai yang tak tahu tu. Best memang pasal hijrah punya takvim banyak signifikan dengan negara kita sendiri. Jadi saya catatkan dalam kalender saya ni, bulan Safar tu saya tandakan 5 hari bulan tu sebagai tarikh kemerdekaan. Alright. So 5 Safar yang akan datang ni tarikh ulang tahun kita yang ke-64. Dah lebih 2 tahun. Dah lebih 2 tahun sebenarnya. 60. Alright. Sebenarnya banyak sebenarnya nak cerita dengan doktor ni, tapi lah masa tidak mengizinkan doktor. InsyaAllah nanti ada masa lagi. Terima kasih jemput. Kita sembang lagi pasal kalender hijrah ni. Alright. Okay. Alright. Terus stay dengan kami di Zayan Destinasi Gaya Hidup Muslim Moden #Indah di Hati. Minit ni. Baik.